Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Cikgu Damira di channel YouTube Cikgu. Sekarang kita akan sambung semula pengajaran sebelum ini subtopik 1.2 mikroorganisma berfaedah. Masih lagi di bawah tajuk mikroorganisma. Cikgu share screen dahulu. Alright. So semua boleh nampak Cikgu share? Kalau awak tengok dalam gambar rajah ni, kita ada 3 aplikasi mikroorganisma yang berfaedah dalam pertanian, perindustrian dan perubatan. Mikroorganisma ni sangat berguna kepada manusia dan organisma lain juga. Kita tengok satu persatu. Dalam industri pertanian, terdapat 2 manfaat mikroorganisma. Satu untuk pencernaan haiwan dan yang kedua untuk bakteria penitritan. Apa tu? Pencernaan haiwan, bakteria yang terlibat adalah Bifidobacteria species. Di mana bakteria ni akan membantu pencernaan haiwan di dalam usus haiwan tersebut. Yang kedua pula bakteria penitritan. Apa bakteria penitritan buat? Tugas dia adalah untuk memberi kesuburan di dalam tanah. Contoh bakteria yang terlibat adalah Nitrobacter species dan Nitrosomonas species. Beralih pada industri perubatan. Terdapat 3 jenis mikroorganisma yang bermanfaat dalam perubatan, dalam pembuatan hormon, antibiotik dan juga vaksin. Pergi satu persatu. Dalam pembuatan hormon, seperti insulin, bakteria yang terlibat adalah DNA recombinant E. coli. Apa itu insulin? Insulin ni di mana terdapat di dalam tubuh badan manusia, di mana dia akan menstabilkan kandungan glukosa di dalam darah. Bila ada pesakit kencing manis atau diabetes, insulin di dalam badannya tidak dapat bekerja dengan baik. Jadi dia perlukan suntikan insulin dari luar. Jadi dia akan ambil hormon ini. Yang kedua, antibiotik seperti penicillin. Mikroorganisma yang membantu adalah Penicillium chrysogenum. Penicillium chrysogenum adalah sejenis kulat. Beralih kepada vaksin. Terdapat 3 mikroorganisma yang membantu pembuatan vaksin. Ada rotavirus, Salmonella species dan juga poliovirus. Yang terakhir, industri perindustrian. Kalau tengok dia dapat memberi manfaat kepada 3 cabang. Satu barangan kulit, yang kedua dalam perindustrian minuman dan juga makanan. Contoh bakteria yang terlibat dalam perindustrian barangan kulit adalah bakteria Bifidobacteria species dan juga Lactobacillus subtilis. Dalam perindustrian minuman pula, contoh seperti minuman yogurt, minuman Vitagen, Yakult. Antara bakteria yang terlibat adalah Lactobacillus bulgaricus. Yang terakhir kita ada industri makanan. Contoh makanan yang diperbuat daripada mikroorganisma yeast. Kita ada donat, roti, pau, apa-apa makanan yang melibatkan penggunaan yeast. Jadi ini adalah antara aplikasi mikroorganisma yang berfaedah dalam kehidupan kita. Dekat sini kalau tengok di bahagian kiri, di bahagian kanan slide, kita ada cara penulisan nama saintifik mikroorganisma. Ini adalah cara-cara yang betul bagaimana kita nak tulis nama saintifik bakteria-bakteria ni. Kalau awak tengok yang pertama ini, kaedah menggunakan tulisan sengit atau kita panggil italik. Yang kedua ni ada garisan kaedah tulisan tegak atau tulisan biasa dan kita gariskan di bawahnya.
Okey, sebelum tu, cikgu nak bagi tahu nama saintifik bakteria ni terbahagi kepada dua, kita ada genus dan juga spesies. Okay, genus di depan dan spesiesnya di belakang. Okay. Genus pula perlu dimulakan dengan menggunakan huruf besar. Okay, kemudian spesies dimulakan dengan huruf kecil. Okay, sekiranya spesies itu tiada nama lain, okay, contoh tiada nama lain maksud cikgu macam Lactobacillus ni kita ada nama spesies dia Subtilis, okay, Lactobacillus bulgaricus nama spesies dia Bulgaricus. Apa lagi? Okay, dan Penicillium chrysogenum kita ada nama spesies dia Chrysogenum. Okay, bagi yang tiada nama spesies yang spesifik, okay, seperti SP dot tu, okay, kita akan tulis seperti ini. SP dot di akhirnya. Okay, diakhiri dengan titik di belakang. Okay, jelas? Okay, kita terus pada next slide. Okay, next slide kita ada larutan pembersih ekoenzim. Okay, apa tu ekoenzim? Okay, kalau dapat gambar rajah di bawah ni. Okay, ekoenzim ni adalah hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa-sisa buah-buahan, sayur-sayuran. Okay, diolah melalui proses penapaian. Okay, apa kegunaan dia? Kegunaan ekoenzim ni adalah sebagai larutan pembersih bahan berminyak yang merupakan aplikasi teknologi hijau dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Alright. Okay, kalau boleh tengok dalam gambar rajah ni kita ada kulit limau, kulit lemon, kulit limau kasturi. Okay. Okay, next slide kita ada perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dan juga bahan pencuci kimia. Okay, dari aspek penghasilannya, pembersih ekoenzim ni kita gunakan sisa pertanian. Okay, bagaimana pula dengan bahan pencuci kimia? Okay, semua penggunaan bahan kimia. Okay, dari segi aspek tindakan terhadap lemak dan gris, untuk larutan pembersih ekoenzim, okay, enzim dalam ekoenzim dia dapat menguraikan lemak dan gris kepada molekul yang lebih kecil. Okay, bagaimana pula bahan pencuci kimia? Okay, bahan pencuci kimia kita ada surfaktan. Okay, surfaktan adalah jenis bahan kimia. Dia akan mengemulsikan lemak dan gris kepada buih. Okay, jadi dia akan menghasilkan buih. Okay, kalau tengok kebanyakan pencuci yang dijual, okay, seperti kita gunakan pencuci pinggan, okay, dia akan menghasilkan buih yang banyak. Okay, pencuci tandas, okay, itu adalah contoh bahan-bahan yang menggunakan bahan kimia. Okay, dari segi aspek mudah digunakan, okay, yang mana satu yang mudah digunakan, sama ada pembersih ekoenzim atau bahan pencuci kimia. Okay, kita tengok. Untuk larutan pembersih ekoenzim, dia tidak perlu disental. Sebab apa? Lemak dan gris mudah ditanggalkan. Okay, tetapi bahan pencuci kimia pula perlu disental dengan kuat, okay, untuk menghapus lemak dan gris. Okay, dari segi aspek saliran tersumbat, okay, yang mana yang kurang menyebabkan sumbat, yang mana yang akan menyebabkan sumbat lebih banyak. Okay, kita tengok larutan pembersih ekoenzim. Okay, dia akan menghasilkan molekul kecil yang tidak menyumbatkan saliran. Okay, jadi bermakna larutan pembersih ekoenzim adalah sangat bagus untuk mengelakkan daripada tersumbat. Manakala bahan pencuci kimia, buih yang dihasilkan oleh surfaktan menyumbatkan saliran. Okay, ingatnya surfaktan adalah jenis bahan kimia. Okay, dari sudut aspek kos, okay, yang mana yang lebih rendah kos, yang mana yang lebih tinggi kos, tentulah ekoenzim rendah kos dan bahan pencuci kimia tinggi kosnya. Sebab apa? Kita gunakan bahan-bahan buangan pertanian untuk hasilkan ekoenzim, betul? Okay, jadi rendahlah kosnya berbanding dengan bahan pencuci kimia. Okay, dari aspek penghasilan sisa, okay, yang mana yang lebih menghasilkan banyak sisa dan kurang sisa? Okay, larutan pembersih ekoenzim dia akan menghasilkan kurang sisa. Manakala bahan pencuci kimia dia akan menghasilkan banyak sisa. Okay, ini semua melibatkan molekul tadi ya, molekul yang dikecilkan dan lagi satu yang menghasilkan buih.
Okey, antara dua ini, larutan pembersih ekoenzim atau bahan pencuci kimia, yang mana yang lebih mesra alam? Okey, cikgu nak tahu jawapan dari anda. Ya, betul. Yang paling mesra alam adalah larutan pembersih enzim. Okay, manakala bahan pencuci kimia dia akan mencemarkan alam sekitar. Alright, bagus. Okay, kita pergi kepada next slide. Okay, serum bacteria lactobacillus species. Pertama kali dengar, betul? Okay, ini contoh gambar raja serum bacteria lactobacillus species. Okay, apa kegunaan serum ni? Serum bakteria Lactobacillus species digunakan untuk air sisa dan enap cemar dalam sistem saliran. Okay, apa itu enap cemar? Enap cemar adalah bahan kumbahan. Sebab itu, awak lalu je kawasan kumbahan kan? Macam Indah Water, okay? Kawasan kumbahan dekat sebelah rumah tu. Kurang bau, betul tak? Sebab apa kurang bau? Kita gunakan serum bakteria Lactobacillus species ni untuk menguraikan najis-najis manusia di dalam sistem kumbahan tersebut. Okay. So bagaimana penghasilan serum bakteria Lactobacillus species ni? Okay, ada juga yang menggunakan medium beras dicampurkan dengan gula, susu dan dibiarkan dalam beberapa hari dan dia akan menghasilkan seperti dalam gambar rajah ni lah. Serum itu adalah cecair yang jernih ni. Cecair yang berwarna kuning ni. Sebab dia ada mendapannya di bawah. Jadi yang kita gunakan adalah yang sedikit jernih di atas ni. Itulah yang kita panggil serum bakteria Lactobacillus species. Okay, next. Okay, apa lagi kegunaan serum bakteria Lactobacillus species tadi? Okay, selain daripada dia merawat sistem kumbahan, menyingkirkan bau busuk, dia juga dapat membantu pencernaan haiwan ternakan. Dapat juga membuat kompos. Okay, kompos ni adalah baja, membantu dalam tanaman. Dia juga dapat memajukan industri perikanan dan akhir sekali dapat menghasilkan enzim. Okay, banyak kelebihan serum bakteria Lactobacillus species ni. Alright, itu saja dari cikgu untuk subtopik 1.2 mikroorganisma berfaedah dan kita akan jumpa next video untuk subtopik seterusnya 1.3. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like ya video Cikgu Damira. Jangan lupa tekan butang loceng untuk update video terkini. Terima kasih. Assalamualaikum.